Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, barakallah fih. Tuan-tuan, Masya Allah boleh hadir dalam pengajian kita 9.30 lah. Masya Allah, Masya Allah. Satu orang dah masuk, dua orang. Kita Rajul Khawatir live dah masuk, dua orang. Masya Allah, tiga orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Muiz, Ayub Mujio, Masya Allah, 9 orang, 10 kita dah ada hadir. Masya Allah, 11 Nur Hisham Muhammad Nur, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hadir kita dalam majlis dengan kita menginginkan maknanya meyakini terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan kebaikan, iaitu meyakini terhadap janji-janji Allah SWT, iaitu ihtisab. Dengan kita hadirkan dan dengan kita niat untuk amalkan dan kita niat untuk sampaikan. Kita niat untuk amalkan dan kita niat untuk sampaikan. Dengan itu tuan-tuan boleh tekan butang share lah, salah satu cara untuk kita niat. Jadi kita nak savekan pengajian kita ini dan dengan tujuan untuk kita melihat kembali dan kita amalkan. Untuk kita amalkan dan kita sampaikan. Dan Masya Allah, saya yakin tuan-tuan sebelum 9.45, ketua kelas kata 9.45 ya. Tak, bila saya tak memberitahu 9.45, maka kita akan buat 9.30. 9.30. So kita di antara 9.45, 9.30 dan pukul 10. 9.45, 9.30, 9.45 dan pukul 10. Jadi situlah. Sebab tu pentingnya grup ni. Kita nak buat grup sekarang sebab masa kita tak menentu dan masa saya dan tuan-tuan juga tak menentu. Jadi di situ kita akan iklan lah 9.30. Semalam pun saya dah beritahu kita akan buat 9.30 sebab malam ni saya tidak ada pengajian. Malam ni saya tidak ada pengajian di luar. So malam esok saya ada pengajian di luar, mungkin 9.30 lebih, 9.30, 9.45 untuk saya kejar balik ke sini lagi. Jadi begitu. Jadi tak apa, kita arrange dia 9.30, 9.45 lah. Tapi malam esok mungkin 9.45 lah. 9.45 malam esok sebab saya ada kuliah. Tapi saya akan tengoklah. Kalau tak ada, sebab tu saya akan bagi tahu dalam grup kita. Cuma grup kita tak ramai lagi, baru 40 orang. Jadi saya minta izin tuan-tuan yang mana dah dalam grup daurah tu kita ada 100 lebih. So saya minta izin dalam grup daurah, saya suruh admin masukkan semua nama tuan-tuan lah. Sebab tuan-tuan nak masukkan sendiri, kita dah invite lah tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan kesibukan ataupun kekangan masa tak dapat nak terima invite tadi daripada kawan-kawan untuk invite tuan-tuan masuk ke dalam midrash ni. Bila di invite, kita dah ada line invite tadi, tuan-tuan boleh buat di situlah. Begitu, tuan-tuan boleh buat di line invite dan tuan-tuan masuk. Tapi saya minta keizinan lah pada orang-orang yang telah daurah dengan saya, ada dalam 100 lebih. Untuk itu saya minta admin untuk masukkan ke dalam grup WhatsApp kita. Jadi di situlah kita akan beritahu. Tuan-tuan tak menunggu, saya pun tak menunggu. Begitu. Mungkin 9.30. Okey, malam ni 9.30. Malam ni 9.45. Jadi saya akan bagi tahu untuk mudah. Jadi tuan-tuan boleh masuklah yang hadir tu. Boleh masuk, nanti saya pun elan lagi di akhir nanti, ataupun nanti saya kalau tidak juga keramaian, tak ramai orang masuk, saya minta izin lah supaya admin masukkan semua. Tuan-tuan di dalam daurah. Daurah kelima pun sudah ada iklan. Tuan-tuan boleh buat persiapan lah, senang. Kadang-kadang last minute, kadang-kadang banyak last minute. Masya Allah. Dah kata ada satu slot lagi pun masih nak daftar lagi. Jadi sebab itu kita buat agak cepat sikit, seminggu, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majaza amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma uhiya ilayya an ajma'al mal wa akum minat sajirin, walakin uhiya ilayya an sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Ya, malam ni kita berada di muka surat 458, iaitu Fadilat, hadis yang ke-179. Kita ada dalam 20 hadis lagi lah untuk habis di dalam kitab berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita ada lagi dalam 20 hadis lagi, tak banyak lagi lah, 20 lebih hadis lagi. Dalam 20 lebih hadis lagi, dan kita akan habis jilid 1, dan kita akan terus pergi ke jilid 2, Kitabus Shalah. Kepada yang umum, pada yang baru hadir, kita akan pergi ke jilid habis Kitabul Iman ini, iaitu habis bab yang kelima ini, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Terus kita akan masuk jilid kedua. Tuan-tuan ambil note, kita akan masuk ke jilid kedua. Bagi mereka yang baru hadir dalam majlis kita pada malam inilah, kita akan terus ke jilid kedua dalam Kitabus Shalah. Sebab Kitabul Ilm, Kitabut Taharah, kita ada di dalam program daurah. Jadi kita ada Kitabus Shalah. Dan jilid ketiga juga masih lagi sambungan Kitabus Shalah. Dan apabila habisnya Kitabut Taharah di dalam program daurah kita, kita akan masuk terus ke jilid keempat, iaitu Kitabul Janaiz, iaitu pengurusan jenazah, daripada menziarahi orang sakit sampailah ke pengurusan jenazah. Khair, malam ni kita berada di hadis yang ke-179, iaitu 179 fadilatnya, yang hadis yang ke-40, fadilat untuk mereka yang terkemudian, fadilat dan ganjaran bagi mereka yang datang kemudian seperti kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakum fi zamanin man taraka minkum ushra ma umira bihi halaka wa summa ya'ti zamanun man amila minhum bi ushri ma umira bihi najah. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu semua berada pada zaman yang jika seorang itu meninggalkan 1/10 daripada apa yang diperintahkan, yakni umira bihi, apa yang diperintahkan, maka dia akan binasa. Ini untuk sahabat dia tinggal 1/10 saja, 10% saja daripada amalan yang telah difardukan atau amalan yang diperintahkan, mereka gagal dan binasa. Kemudian akan datang satu zaman jika seorang itu mengamalkan usrah ma umira bihi, iaitu 1/10 daripada apa yang telah diperintahkan, maka dia akan berjaya. Ini beri berita gembira, berita gembira pada kita yang terkemudian dan pada mereka yang terdahulu sezaman dengan Nabi. Mereka kurang 1/10, mereka gagal. Kita cukup 1/10 saja, kita dah berjaya. So kita pergi kepada pentafsirannya, penerangan. Kamu semua berada pada zaman, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat, jadi kamu berada pada zaman yang terbaik. Nabi kata khairu qurun qarni, sebaik-baik kurun adalah kurun daku. Summal ladzina yalunahum, selepas tu selepas daku. Summal ladzina yalunahum, selepas itu selepas daku. Itu 3 kurun yang terbaik. Okey. Pada zaman yang terbaik kerana kamu melihat Al-Quran diturunkan. Pada masa itu sahabat nampak Al-Quran diturunkan. Apabila Nabi berada di atas unta, maka beratnya Al-Quran tu. Beratnya Al-Quran tu sampai terduduk unta tadi. Bila Nabi SAW telah menerima Al-Quran, turunnya Al-Quran, Nabi berpeluh kerana beratnya Al-Quran nak ditanggung oleh kita semua. Sebab tu bukit buka
gunung ganang tidak mampu untuk menerima kecuali insan sahaja, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kemampuan bagi insan, yakni istiadat bagi insan untuk menanggung segala perintah. Jadi sebab itu segala perintah Allah itu adalah mudah bagi kita untuk kita laksanakan sebagaimana telah kita bincangkan sebelum ini. So saya minta maaf lah, pagi saya tidak dapat bersiaran lagi sekarang. Kalau ada pun dalam seminggu sekali saja saya akan bersiaran pagi, sebab saya sudah ada pengajian dah. Sudah saya jelaskan dah. Tak apa, tuan-tuan boleh ikuti di dalam rancangan. Tuan-tuan tengok balik apa yang telah saya kemukakan. Jadi okey. Jadi di sini iaitu pada zaman yang mana wahyu disampaikan kepada Nabi berada bersama kamu. Jadi wahyu diturun, sahabat nampak wahyu itu turun. Oleh itu tuntutan ke atas kamu begitu tinggi. Jadi tuntutan perintah ke atas sahabat tadi adalah tinggi, sehingga jika kamu tinggalkan, Nabi kata 1/10 saja, 1/10 daripada amalan agama, maka kamu akan binasa. Bila kita kata sebut amalan agama, dia bukan hanya segi ibadat. Dia ada 5 komponen yang besar tadi. 5 komponen yang besar, iaitu apa dia? Imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarah, akhlakiyat. Dia bukan hanya bergantung kepada ibadat saja, tapi dia bergantung kepada imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarah dan akhlakiyat. Itulah ma umira bihi. Itulah perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat ini melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. 1/10. Tapi kita ni ialah Nabi kata pada umat yang akhir zaman ni berbahagia mereka jika mereka mengamalkan 1/10. Okey, bi'ushri ma umira bihi. Bi'ushri ma umira bihi. Ushra minkum taraka minkum ushra ma umira bihi. Ushra tu dia bawa dalam maf'ul, sebab tu dia jadi ushra. Dia tak, ni bi'ushri sebab dia berada dengan huruf jar. Begitu. Jadi begini. Jadi 1/10. Apa makna 1/10 ni? Dari sudut mana kita lihat? Adakah dari sudut kualiti maupun dari sudut kuantiti? Adakah dari sudut kualiti maupun dari sudut kuantiti? So kita mari memperhalusinya. Okey, 1/10 boleh dikira dari sudut kuantiti maupun dari segi kualiti. Jika dilihat dari segi kuantiti, kita tengok, kalau tengok dari segi pentafsiran kuantiti, okeylah, 1/10 daripada perintah. Kita ambil contoh sembahyang. 1/10 daripada perintah, iaitu dalam ibadat, kita ambil dia sembahyang. Kita diperintahkan sembahyang 5 kali sehari. 5 kali sehari. Kalau 2 hari bermakna 10 waktu. Kalau 1/10 daripada kuantiti bermakna kita menunaikan 1 waktu sahaja. Kalau kita maksudkan kuantiti dari sudut itu, maka dia tak betul. Dia tak betul sebab fardu tadi kesemua pada sahabat pun dia difardukan. Pada sahabat pun mereka difardukan 5 waktu. Kita pun juga difardukan 5 waktu, sebab fardu itu tak boleh dikurangkan. Dari sudut kefarduannya, kalau kita lihat kepada kuantiti, so makna dia tidak tepat. Kalau 2 hari, maka kita sahabat kena menunaikan, iaitu sahabat menunaikan 10 waktu. Kalau kita 1/10 bermakna 1 waktu. Jadi sudut kuantiti terhadap kefarduan tak boleh. Benda tu tak tepat. Okey, kita lihat kepada sudut kualiti. Kalau kita lihat dari sudut kualiti, maka dia mesti ada satu alat. Mesti ada satu alat yang mana satu alat yang mana boleh memberitahu nilai kualiti tadi. So tak ada siapa yang tepat untuk mengetahui tentang kualiti tadi. Tak ada siapa yang boleh nak beritahu satu kualiti. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh kualiti. Jadi macam mana kita nak tahu? Kita telah sampai kepada tahap 1/10 daripada ma'umira bihi, daripada apa yang telah diperintahkan. Macam mana kita nak tahu? Sebab dari segi kualitinya, macam mana kita nak nilai kualiti tadi? Adakah insan itu yang menilai kualiti tadi?
So, juga menunjukkan bahawa dari sudut kualiti juga terhadap perintah tadi, terhadap perintah wajib tadi atau perintah sunat tadi, maka kita tidak dapat mengetahui dengan begitu tepat. Okey. Jika dilihat, jika 1 hari 5 waktu, jadi 2 hari 10 waktu, maka 1/10 daripada 2 hari 1 waktu. Maksud begini, terang salahnya. Kemudian jika dilihat dari segi kualiti, maka tiada alat yang boleh mengukur keikhlasan seseorang. Kualiti tadi kita tengok dari sudut keikhlasan lah. Maka makna ini juga sukar untuk diambil kira. Oleh itu, apakah makna 1/10? Jadi kita gabungkan kualiti dengan kuantiti, ataupun kita separatekan. Kita tengok dari sudut perintah itu wajib dan sunat. Kita tengok dari sudut, kita tak tengok daripada kuantitinya, atau kita tidak tengok daripada sudut kualitinya, sebab kita tengok dari sudut yang berbeza. Terima kasih, jazakumullahu khaira ahsanul jazak pada ulama. Mereka melihat dari sudut kefarduan dan benda-benda yang wajib, kewajipan, dan perkara-perkara yang sunat. Bermakna perkara wajib dan sunat, dia nisbah dia 1/10. Maknanya benda yang wajib tadi sedikit nak dibandingkan dengan perkara-perkara yang sunat. Sembahyang wajib 5 je, sembahyang sunat ni banyak. Sembahyang sunat berbagai-bagai sunat boleh. Sunat mutlak ada, sunat khusus ada, sunat apa ada. So, maksudnya kita bagi dari sudut perintah juga, ma'umira bihi ni dari sudut perintah wajib dan dari sudut perintah istihbab. Istihbab, mubah, sunat tu sama sajalah. Mana kita lihat dari sudut dua, iaitu dari sudut wajib dan daripada sudut sunat. Maknanya sunat ini mengatasi daripada wajib. Bilangannya 1 nisbah 10. Maksudnya 9 yang sunat, 1 yang fardu. Kata ulama, hadis ini boleh dilihat dari sudut kuantiti dengan membahagikan dari segi kuantiti juga, tapi kita bahagikan kepada 2 bahagian, iaitu fardu dan sunat. Fardu dan sunat nisbahnya ialah 10% fardu, 90% adalah sunat dan mustahab. Jadi maksudnya beginilah, jikalah umat ini nak berjaya, maka min haisu ummah, daripada keseluruhan umat, bukan individu, bukan kelompok, tapi dari sudut min haisu ummah, dari sudut keseluruhan umat. Maknanya semua orang Islam. Kalau kita tengok mana semua orang Islam, jika orang Islam tadi menunaikan semua perkara wajib, jika orang Islam tadi menunaikan semua perkara wajib, dari sudut imaniyatnya, dari sudut ibadatnya, dari sudut muamalatnya, dari sudut ma'asyarahnya, dari sudut akhlaknya, maka 1/10 yang wajib atas dasar keimanan, 1/10 yang wajib atas dasar ibadat, 1/10 yang wajib atas dasar muamalat, muasyarah dan akhlakiyat. Okey, kita ambil contoh kepada 1/10 tu dari sudut ibadat sebagai contohlah. Untuk for example, untuk contoh, kita ambil 1/10 daripada ibadat. Okey. Maka kita nisbahkannya, jika umat ini menunaikan 1/10 yang diperintahkan, iaitu amalan fardu sahaja, umat ini sudah berjaya. Maknanya tidak ada orang yang dapat mengalahkan orang Islam apabila orang Islam tadi, apabila kita sebagai orang Islam tidak tinggal pun mana-mana solat fardu. So kita pastikan, sebab itu dalam usaha dakwah kita bentuk iman dan solat. Kita betulkan iman dan solat. Mula-mula kita belajar iman dan kita belajar solat. Sekurang-kurangnya setiap individu tidak boleh meninggalkan perkara fardu. Cuma pertanyaan sekarang, berapa ramaikah orang Islam yang menunaikan kefarduan solat? Adakah kesemua orang Islam tadi menunaikan kefarduan solat ataupun tidak? Itu yang menjadi titik persoalannya, dan itulah yang menjadi titik pertanyaannya. Begitu. Jadi pada zaman sahabat, mereka perlu menunaikan semua fardu, semua sunat dan semua mustahabat. Bagi umat ini ketika ini, bagi umat pada ketika ini, jika menunaikan fardu sahaja,
maka mereka telah pasti berjaya. Jika semua orang Islam menunaikan fardu, maka orang kafir tidak dapat mengatasi orang Islam. Jadi kita kata, kenapa orang Islam kalah? Kenapa orang Islam tak menang dalam sesuatu peperangan ataupun sesuatu keadaan? Kenapa kita kalah? Sebab kita kena lihat pada perintah tadi. Adakah keseluruhan perintah wajib itu ditunaikan oleh orang Islam? Jawapannya menyedihkanlah. Kita tak perlu kata tidak, tapi jawapannya amat menyedihkan. 1/10 tak sampai pun. Sebab itu saya kata, saya telah dalam jemaah ni, saya pergi banyak merantau, saya pergi banyak jumpa masyarakat. Kita bukan hanya di YouTube saja, kita bukan di alam maya saja. Menceritakan agama ni bukan hanya di alam maya saja. Komplain orang semua di alam maya, tak. Kita pergi rumah ke rumah, kita pergi kampung ke kampung, kita pergi daerah ke daerah, kita pergi bandar ke bandar, kita pergi negeri ke negeri, kita pergi benua ke benua untuk menunaikan tuntutan ini, sebagaimana sahabat telah pergi ke seluruh dunia untuk mengetahui dan mengambil hal ehwal keadaan agama yang ada. Sebab itu dalam dalam masyarakat, dalam jemaah di seluruh dunia, kita akan mengambil laporan. Kita kalau kerja dakwah ni memang kerja dia strategi lah. Kalau orang tengok betul-betul, dia adalah satu kerja yang begitu strategi. Daripada peringkat setiap rumah, adakah amalan dihidupkan? Daripada peringkat qaryah, adakah setiap amal qaryah itu, daripada qaryah tadi, setiap masjid ada anak-anak qaryahnya. Adakah anak-anak qaryahnya tadi menunaikan sembahyang yang betul? Kita pastikan, sebab dalam dakwah kita pastikan. Sebanyak mana surau dalam Malaysia ini, lebih kurang kan masjid dan surau ni, kita dalam kekiraan kita ialah lebih kurang 22,000 masjid dan surau. Dan masjid dan surau ni kita nak hidupkan amalan-amalan di masjid. Dan amalan-amalan tu, siapa yang datang ke berulang-alik ke masjid, sebenarnya dia datang membawa berkat daripada masjid untuk balik ke rumahnya. Amalan-amalan ni wujud. Dan macam mana kita nak wujudkan kembali? Setiap kampung, setiap daerah, setiap qaryah ada anak-anak qaryahnya. Adakah macam mana keadaan agama anak qaryah tadi? Macam mana keadaan sembahyang tadi? So kita tanya detail dalam laporan. Kita panggil dakwah Karkuzari. Dalam laporan ini kita ambil detail. Secara kelompoknya, kita bahagikan pada kelompok pula. Dan kita bahagikan kepada zon-zon. Iaitu kita bagi dalam dakwah, kita panggil halqah-halqah. Dulu satu-satu halqah mempunyai 5-60 masjid. Tu 5-60 masjid nak dikawal begitu susah. Kita kecilkan hingga ke masyaikh kita nak setiap halqah tu at least kurang-kurang dia ada 20 buah masjid dan surau, supaya senang dipantau. Bila kita pantau dalam bentuk bilangan yang kecil, maka mudah pemantauan itu dibuat. Jadi kita ada tempat yang begitu strong, usaha dia berjalan yang begitu strong, begitu kuat. Ada tempat yang begitu lemah. Kita panggil kawasan-kawasan gersang. Ni kita cerita bab dakwah sikit malam ni. Kita cerita kawasan-kawasan gersang. So kawasan-kawasan yang kuat pergi membantu pada kawasan-kawasan yang lemah untuk hidupkan kembali amalan-amalan masjid di sana. Dan juga untuk memberitahu mereka supaya amalan-amalan rumah juga, amalan-amalan kerohanian di rumah ni dapat dihidupkan. Dengan ini kita akan mendapat rahmat dan kita menarik rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari segi kelompoknya. Lepas tu dari segi halqahnya. Macam kita Kuala Lumpur, kita dulu hanya ada beberapa halqah saja. Berpuluh-puluh halqah. Sekarang kita dah sampai ratus-ratus halqah dah. 100 lebih halqah dah. Dikecil-kecilkannya halqah tadi. Supaya apa? Kita bergerak memantau syura-syura, ahli tanggungjawab, fikiman pergi ke mana-mana untuk memberitahu. Tengok bilangannya. Jaga solat tak, datang masjid tak, macam semua tu kita ambil detail. Kalau orang tengok, perhatikan cara teknik kerja dakwah, memang detail. Cuma orang tengok luar tu, orang tak tahu. Bila orang datang, siap dah report dia.
Dia ada data-data dia. Setiap macam data-data dia. Kita bukan perlukan data, tapi data tu nak melihat juga adakah kerja-kerja yang dibuat. Itulah laporan-laporan telah dibuat. Di seluruh dunia laporan dibuat. Kita ada mesyuarat tahunan dunia. 2 tahun sekali seluruh dunia akan mengikut negeri masing-masing, akan pergi mesyuarat di tempat induk kita di India, di Nizamuddin, untuk kita tahu berapakah pergerakan sekarang, macam mana jemaah-jemaah dikeluarkan, macam mana keadaan hal ehwal agama. Sebabnya kita nak hidupkan kembali apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Sekurang-kurangnya umat ini datang kepada 1/10 daripada amalan agama. Bila sampai tahap tu, sudah kita mendapat kejayaan dan tidak ada siapa boleh mengalahkan kita orang Islam. Tapi sayangnya, bilangan tersebut masih belum sampai dan kita berada bukan di 1/10, mungkin kita berada di 1/1000 dari sudut itu. Jadi 1/1000 dari sudut itu. 1/1000 dari sudut tersebut tadi. Kita kena tengok amalan-amalan. Jadi itulah amalan yang kita inginkan untuk kita hidupkan kembali amalan ini. Tengok. Sekarang secara hakikat, berapa ramaikah orang Islam yang beramal dengan amalan fardu seperti solat contoh dia. Sebagaimana terjadi kepada penulis, yakni saya sendiri, apabila beliau pergi ke sebuah surau yang mempunyai 7,000 unit rumah. Saya pergi ke sebuah surau yang mana surau tadi dia ada 15,000 unit rumah. 15,000 unit rumah. Campurlah India di Kuala Lumpur ni. Saya tak nak beritahu lah flat mana yang saya nak gambarkan ni. Ini dalam 10 years ago, 15 years ago kita orang buat kajian tadi. Kita pergi sebuah surau dan sebuah flat yang mana di Kuala Lumpur ni, yang flat tu mempunyai flat yang besar dan mempunyai bilangan unit rumahnya 15,000. Saya tulis sini 7,000 tu sebab atas dasar orang Islam. So kita bahagikan separuh non-Muslim, separuh Muslim, iaitu 7,500. So 7,500 ni susah nak kira. Saya kata 7,000, satu flat tu sebenarnya 15,000, tapi satu flat tu ialah 7,000 unit rumah orang Islam. Tapi oleh kerana dia sebuah flat, maka kemudahan ibadatnya hanya satu surau saja, iaitu surau Jumaat. Tapi kalau kita duduk kawasan taman perumahan yang landed punya rumah-rumah teres ni, maka 1,000 unit rumah itu ialah satu taman. Berarti 7,000 unit rumah itu sebenarnya ada 7 buah taman. Sepatutnya 7 buah taman dengan satu taman yang berkuantiti rumahnya 1,000, bermakna setiap taman ada, kalau 7,000 unit rumah berarti 7 taman, bermakna satu masjid beserta lagi 6 surau. Sebab atas dasar facility tadi, maksudnya pihak-pihak pentadbir tadi, dia akan menyediakan tempat ibadat. Jadi kalau satu taman 1,000 orang duduk, maka satu buah surau atau satu buah masjid. Jadi sepatutnya 7,000 ada 7 buah masjid. Tapi oleh kerana dia nama sebuah flat, maka dia menyediakan, pihak pentadbir tadi menyediakan satu surau saja dan surau Jumaat. Sepatutnya dia kena ada 7 surau, tapi dia gunakan satu surau. Tak apalah, at least jika setiap rumah tadi ada 7,000 unit rumah, kita kata ada orang lelaki akil balik 3 orang lah kita ambil. Orang yang akil balik lelaki ni 3 orang lah ada. Maka jumlahnya 21,000 daripada 7,000 tadi unit rumah. Okeylah, 20,000 tu susah nak kira. 21,000 kita ambil genap lah. Kita kata 20,000, iaitu 20,000 unit, 20,000 individu Islam. 20,000. Tapi kita tengok kat surau berapa orang. Kehadirannya ada 20 orang. Sepatutnya hadir 20,000. Okeylah, kita kata celang-celut dia ada kerja dan sebagainya. Okey, 20 per 20,000 bermakna 1/1000. Sedangkan jaminan Nabi pada kita 1/10. Jadi tahap agama kita, kalau kita tengoklah
tahap agama kita terlalu mundur. Macam mana Allah SWT nak memberi kejayaan kepada orang Islam? Kita berada di tahap 1/1000, bukannya 1/10. So, berapa kali lagi kita kena sacrifice? Berapa kali lagi kita kena buat usaha untuk mencapai bilangan 1/10? Daripada 1/1000 untuk capai kepada 1/10, maka kita kena tambah 100 kali ganda usaha lagi. Bukan 2 kali ganda usaha, 100 kali ganda usaha lagi untuk mencapai tahap 1/10. Jadi 20 orang lebih kurang. Jadi nisbahnya 1/1000 orang Islam yang menunaikan perintah. Sedangkan janji Nabi ialah 1/10. Jadi ini hakikat kenapa kita orang Islam tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai 1/10 daripada 1/1000, terpaksa berusaha 100 kali ganda. Oleh itu, menjadi kewajipan setiap daripada kita untuk berusaha menambahkan bilangan tersebut. Ahli-ahli, kita nak ramaikan masjid, kita nak ramaikan umat ini supaya kita berada dalam 1/10. Maka disitulah ma'umira bihi ya'ti zamanun man amila minhum bi usyri ma umira bihi najah berjaya. Kalau tidak, jangan kita impikan kejayaan itu. Sebab 1/10 nilaian itu tidak tercapai. Moga Allah SWT maafkan kita semua. Kita berada pada hadis 180/41. Apakah natijah daripada suka membantah-bantah? Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala. Summa qara'a Rasul sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah ma darabu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan sesat suatu kaum selepas mereka berada di dalam hidayat. Kaum itu macam mana bila kita boleh tasawur atau kita imagine satu kaum yang mana telah berada di dalam hidayat, maka tidak akan sesat satu kaum selepas mereka diberi petunjuk, melainkan sifat yang menyebabkan mereka sesat ialah mereka suka jidal, berbalah-balah, suka baloh, suka bergaduh. Mereka adalah suka bergaduh. Mereka adalah dalam keadaan yang suka bergaduh, berbalah. Kemudian mereka membaca ayat ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka tidak mengemukakan perbandingan itu kepada kamu, wahai Muhammad, melainkan kerana membantah-bantah semata-mata, bukan kerana ingin mencari kebenaran. Bila kita berbahas, sebenarnya kita kena letak kenapa kita berbahas. Kenapa kita berbahas? Kita kena letak di situ. Kenapa kita berbahas? Kenapa kita berbahas? Jadi kenapa kita membaca ayat? Kenapa kita suka berbahas? Mereka adalah kaum yang suka sekali mengemukakan pembantahan. Banyak perkara dalam perbalahan menyebabkan amal ditinggal. Bila kita gaduh, kita tak sibuk lagi kan dengan amal. Bila kita bergaduh dengan satu puak, kita bergaduh dengan satu puak, kita bergaduh. Bila kita bergaduh, so kita banyak rancangan kita untuk menjawab soalan yang digaduhkan itu. Kita nak jawab apa yang orang kata pada itu, maka banyak usaha kita tinggal. Itulah yang kita rugi. Dengan pergaduhan tadi, kita akan tinggalkan. Kita akan cari mana kelemahan lawan kita, mana kelemahan puak yang satu lagi, dan kita akan menimbulkan berbagai-bagai fitnah yang akan datang. Macam-macam fitnah yang kita keluarkan, sedangkan fitnah tu kita tak tahu. Kita tak tahu fitnah tu betul ke tak. Cuma kita hanya menjadikan
kita menjadikan FB, kita menjadikan internet tu adalah guru kita dan kita menyebarkan berita itu, sedangkan berita itu betul atau tidak, berita itu salah atau tidak, berita itu betul atau tidak, atau salah atau tidak, dan kita menyebarkannya. Kita sebarkan hakikatnya, kita salah. Jadi, sebab itu kita tidak melihat mana kesalahan orang. Kita perlu apa langkah dan apa perkara yang perlu kita baiki, dan apakah perkara yang perlu kita jalankan. Bukan kita untuk menjatuhkan satu-satu lawan, dengan sebab kita bergaduh ni, hanya banyak amalan-amalan kita ditinggalkan. Persoalan yang berbangkit tidak membantu dalam mereka beramal. Jadi persoalannya ialah apabila kita bergaduh, dia tak membantu kita untuk beramal, tapi bahkan kita bergaduh untuk menghasut satu sama lain, kita membenci satu sama lain, dan kita benci kepada satu sama lain. Dengan sebab kita benci satu sama lain, maka kita akan bergaduh dan kita akan tohmoh satu sama lain. Dan inilah menyebabkan kejatuhan kita dan kemusnahan kita. Syaitan akan bertepuk tangan. Aku dah berjaya. Aku dah berjaya. Allahu Akbar. Maka, seorang yang bertanya atas dasar untuk beramal, seorang yang bertanya, kalau satu orang tu dia bertanya atas dasar nak beramal, dan seorang yang bertanya atas dasar untuk berbahas. Beza. Kita satu orang mari dia nak tanya soalan, kita faham dah dia mari nak bahas dengan kita. Dan kita mari satu orang yang datang pada kita, dia nak bertanya soalan, kita dah faham dah. Orang yang bertanya tu dah kita pengalaman dah. Kita dah faham dah orang mari tu dia nak berjidal dengan kita, atau dia nak mengetahui apa yang sebenar. Kalau kita berbahas untuk mencari kebenaran, maka kedua-dua kita akan mendapat petunjuk. Walaupun kita kalah di dalam perbahasan tadi. Kerana apa? Tapi kalau kita datang hanya untuk mencari kemenangan dan kita tidak mencari hak, walaupun kita kalah, kita tidak akan mengaku akan kesalahan itu. Dan kita tetap berpegang dengan kejahilan kita, dan kita tetap bersandarkan kebodohan kita, dan kita tidak boleh menerima daripada pihak yang satu lagi, walaupun hakikatnya mereka itu bercakap benar. Tapi sebab apa? Hati kita telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita berdebat, kalau kita orang nak mari datang berdebat, kita tanya, tuan ni nak berdebat untuk mencari kebenaran ke, atau tuan nak kalahkan kami? Kalau kami menang dalam perdebatan ini, tuan tak boleh menerima kami, sebab tuan-tuan telah tutupkan penerimaan tadi ke atas apa yang telah kami hujahkan dengan apa yang telah tuan telah lontarkan soalan-soalan tersebut. Jadi innakum wa ma ta'buduna min dunillah khasabu jahannam antum laha waridun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah yang selain daripada Allah menjadi bahan bakaran yang dilemparkan ke dalam jahannam. Kamu sudah tetap akan memasukkannya. Maknanya, bahan-bahan bakaran yang dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Tengok sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah yang lain selain daripada Allah menjadi bahan-bahan bakaran yang dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Kamu sudah tetap akan memasukinya. Apa maksud dia? Surah Al-Anbiya 109 ayat 98. Orang kafir musyrik berkata, orang Nasara menyembah Isa. Tengok, orang musyrik kata, tengok orang Nasara, orang musyrikin kata, orang Nasara dia sembah Isa. Mana orang yang menyembah selain daripada Allah dan yang disembah itu Isa. Jadi maksudnya Isa masuk neraka jugalah. Otak dia pakai otak dia. Jadi orang musyrikin berkata orang Nasara menyembah Isa, maka Isa akan ditempatkan dalam jahannam lah. So dia mari tanya persoalan pelik kan. Dia tanya soalan pelik. Persoalan begini hanya untuk menimbulkan perbalahan saja. Jadi orang
Orang Yahudi tidak mengaku Isa alaihissalam sebagai Nabi. Orang Kristian tidak mengaku Isa sebagai Musa sebagai Rasul. Orang Kristian tak aku Musa sebagai Rasul. Sayyidina Musa alaihissalam sebagai Rasul. Dan orang-orang Yahudi tidak mengaku Sayyidina Isa alaihissalam sebagai Rasul. Jadi kata kalau kau bergaduh, berbalah, kalau kau dikatakan, okey, orang Kristian mengatakan orang Yahudi kafir. Maka orang Kristian dia menyembah, dan dia orang Yahudi suka kepada Nabi Musa. Dia telah sembah Uzair alaihissalam. Uzair alaihissalam dikatakan Uzair ibnullah. Waqala Yahudi, orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Dan orang-orang Kristian berkata Isa itu ibnullah, Isa itu anak Allah. So dia bergaduh satu sama lain. So tak carilah manakah titik perpaduan tadi. Titik perpaduan tadi. Jadi sebab itu kita Islam, kita mengatakan kita mempercayai Sayyidina Musa alaihissalam sebagai Nabi, Sayyidina Isa alaihissalam sebagai Nabi, dan kita tidak mengatakan Sayyidina Uzair alaihissalam sebagai anak Tuhan sebagaimana yang dikatakan oleh Yahudi. Dan kita tidak mengatakan apa dia? Sayyidina Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Tak. Kita mengatakan kedua-duanya adalah Rasul Allah. Jadi perbahasan itu. Jadi kalau kau sembah Nabi Isa, orang yang menyembah Isa tadi masuk neraka. Dan Isa sendiri masuk neraka. Bergantung kepada ayat ni. Itu kefahaman mereka yang salah. Jadi bergaduh. Punca pergaduhan ni menyebabkan kita syaitan dan musuh Islam. Dia suka lagakan dan dia suka gaduhkan kita. Dia suka laga dan dia suka gaduhkan kita. Supaya kita tidak lagi beramal dan kita meninggalkan amal yang mana menyebab bantuan Allah terhenti kepada umat ini. Moga Allah SWT maafkan kita. Hadis kepada 181/42. Jangan menyusahkan diri untuk perkara yang tidak diperintahkan. Kita perlu berusaha untuk menjadi kita istiadat. Kita perlu berusaha untuk membentuk kebolehan. Tapi ada tempat dia, sebab tu kita tengok dia punya item yang berbeza, sudut yang berbeza. Ada tempat kita kena berusaha. Kita tak mampu, tak payah buat. Tak, semua perintah mesti dibina untuk kemampuan supaya melanggarnya. Tapi ada juga perintah yang mana Allah tak perintahkan pada kita dan dia menyusahkan dirinya. Ini orang-orang yang terdahululah, seperti orang-orang rahbani di zaman umat-umat Nabi yang sebelumnya. Di zaman umat-umat Nabi yang sebelumnya. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Anas radhiyallahu anhu. Hadis kan 181. Wa ana Anas radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu la tushaddidu ala anfusikum wa yusaddidallahu alaikum. فإن قوما سددوا على أنفسهم فصدد الله عليهم فتلك بقاياهم في صوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم رواه أبو داود. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kamu menyusahkan diri kamu, maka Allah akan memberatkan ke atas kamu." Jadi jangan menyusahkan itu tidak secara umum. Dia mungkin ada perkara-perkara yang ada spesifiknya. Kadang-kadang hadis tu dia nampak spesifik tapi dia umum. Kadang-kadang dia nampak umum tapi tak semua perkara itu boleh diumumkan. Sesungguhnya satu kaum memberatkan ke atas diri mereka, maka Allah beratkan ke atas mereka. Mereka lah orang-orang yang masih kekal di biara-biara dan tempat-tempat ibadat-ibadat seperti orang Yahudi. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Dan perbuatan mereka beribadat secara rahbaniyah. Mereka lah sahaja yang mengadakannya dan mereka cipta. Mereka yang adakannya dan mereka lah yang mereka-rekakannya.
sedangkan kami tidak wajib ke atas mereka itu. Suratul Hadid ayat 27, hadis riwayat Imam Abu Daud rahmatullah alaih. Okey. Mereka-mereka yang beribadat yakni orang-orang Yahudi lah dan orang-orang Kristian yang beribadat itu orang-orang rahbaniyah mereka. Orang-orang beribadat secara rahbaniyah yang mana mereka tidak dituntut dan mereka tidak diperintahkan untuk melakukan ibadat sedemikian. Sawami' ni jamak kepada sumi'atun, iaitu tempat ibadat orang-orang Nasara, iaitu kita panggil dia gereja lah sekarang. Sumi'ah jawabnya as-sawami'. Bilik gereja pun ada dia gereja tu bukan setakat gereja. Sawami' ni ialah bilik yang dibuat di atas menara. Dia akan buat satu menara yang tinggi. Menara yang tinggi, atas tu ada bilik dan dia akan naik dengan menggunakan tangga. Selepas tu dia tolak tangga, jatuhkan tangga dan dia duduk di atas menara tersebut beribadat kepada Allah sampai dia mati. Tak makan, tak minum, ibadat, menyusahkan diri. So itu cara, sebab tu dia panggil cara rahbaniyah yang salah. Tapi dia dah rahbaniyah tu dibahagikan kepada dulu. Rahbaniyah umat ni lain dah daripada rahbaniyah umat yang terdahulu. Okey. Jadi kemudian tangga digunakan untuk menaiki menara itu dan kemudian dijatuhkan tangga itu dan mereka kekal beribadat di atas bilik itu sehingga mereka mati. Itu di Sawami'. Mereka beribadat di tempat yang tinggi untuk menjadi orang-orang rahbaniyah. Ad-diyar pula jamak kepada plural kepada perkataan dir. Dir ini ialah rumah ibadat orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi juga mereka beribadat secara rahbaniyah dan juga orang-orang Kristian juga beribadat secara rahbaniyah. Orang-orang Nasara dan Yahudi ini menterjihkan kehidupan rahbaniyah. Jadi mereka orang-orang yang beragama lah di dalam kehidupan mereka suka hidup ortodok. Mentarjihkan kehidupan rahbaniyah. Kesimpulannya daripada rahbaniyah ini iaitu apa kesimpulannya? Mereka tinggal makan, mereka tak minum, mereka tinggal kesenangan, mereka tinggal kelazatan, mereka meninggalkan nikah kahwin. Salah satunya padri-padri mereka tak kahwin, tetapi manusia ada nafsu. Padri-padri itulah juga daripada sister-sister dia tu penuh anak-anak luar nikah. Manusia, padri pun manusia, bukannya Tuhan. Jadi keadaan-keadaan begitu. Jadi banyak perkara-perkara yang berlaku di sebalik tabir dalam gereja-gereja yang mana orang tak tahu. Allah meninggalkan nikah kahwin semata-mata untuk beribadat. Orang Nasara terbahagi kepada dua. Murai dan ghair murai. Dan murai terbahagi kepada dua, mutabi dan bukan mutabi. Dan mutabi terbahagi kepada dua, mutarahib dan bukan mutarahib. Kenapa dan detail saya tak nak terangkan. Itu tak perlu tahu pun. Cuma nak bahagikan sahaja pembahagian ratib mereka, rahib mereka dari segi rahbaniyah yang mereka lakukan. Khair, kita pergi kepada seterusnya. Hadiskan 182 bracket 43. 5 isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Quran ini dia ada 5 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam nazala al-Quran ala 5 awjuhin halalin wa haramin wa muhkamin wa mutasyabihin wa amsalin فأحلوا الحلال وحرموا الحرام واعملوا بالمحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال. هذا اللفظ للمصابح وروى البيهقي في شعب الإيمان ولفظه فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran itu turun dengan 5 wajah, dengan 5 perkara lah. 5 wajah, saya terjemah tu atas 5 perkara, 5 kandungan lah. Pertama,
Al-Quran menjelaskan apa yang haram. Al-Quran menjelaskan halalnya atau haramnya. Ataupun ayat-ayat yang muhkam, yang jelas dan terang. Dan ayat-ayat mutasyabiah yang terdapat kesamaran. Dan 5 ialah darbul amsal, pemisalan-pemisalan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah kamu menghalalkan apa yang halal, mengharamkan perkara yang haram, beramal dengan ayat-ayat yang muhkam lagi terang, dan beriman dengan mutasyabihat, beriman sahaja dengan huruf-huruf mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat, dan mengambil pengajaran daripada perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh dan misal-misal yang telah diberikan di dalam Al-Quran. Ini adalah lafaz yang disebut dalam kitab Masabih dan kitab Masabih. Imam Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini daripada kitab Syu'abul Iman. Cuma lafaz dia sedikit perbezaan, iaitu hendaklah kamu beramal dengan yang halal, menjauhi yang haram, serta mengikuti perkara-perkara yang terang, iaitu ayat-ayat muhkam. Penerangan muhkamat. Muhkam tak disebut, ni muhkamat pula. Muhkamat tadi adalah plural pada perkataan muhkam. Jadi muhkamat iaitu ayat-ayat yang maknanya jelas. Mutasyabihat iaitu ayat yang hanya diketahui Allah, seperti tadi kita katalah huruf-huruf mutasyabihat, iaitu yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, yakni Allah mengatasi. Maksud apa tu? So mufti telah terjemahkan selalu, yakni Allah mengawasi. Itu terjemah mutaakhirin, terjemah ulama-ulama mutaakhirin, terjemah ulama mutakaddimin, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Macam mana terjemah lafzi, macam mana makna dia, Allah saja yang tahu. Telah kita jelaskan ayat-ayat mutasyabihat tadi, terjemahnya dari sudut tafwid bagi ulama-ulama mutakaddimin, dan ulama-ulama mutaakhirin terjemahnya ialah tafsir, iaitu memberi penjelasan. Jelasnya yakni apa maksud tangan Allah ke atas tangan mereka, yakni tertafsir tu Allah mengawasi keadaan mereka, memberi taat setia sebagaimana perjanjian mereka bertaat setia. Dah janji alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, yang mana kita telah berjanji kepada Allah di alam arwah untuk mengaku bahawa Allah itu Rabb. Jadi Allah mengawasi taat janji setia yang kita telah lafazkan di alam arwah tadi. Adakah kita benar dalam penyaksian terhadap janji itu, atau kita mendustainya? Itu maksudnya yadullah fauqa aidihim, tangan Allah ke atas tangan mereka. Ajib, ulama mutakhir ini dah jelaskan. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ayat-ayat mutasyabihat juga. Dan perintah Tuhanmu pun datang. Wa ja'a rabbuka, dan datanglah Tuhan kamu, dan datanglah dan Tuhan kamu pun datang. Tapi kita kata Tuhan tu apa dia? Rabbuka tu apa dia? Perintah Tuhan dah datang, sedangkan malaikat berbaris-baris siap sedia menjalankan perintah. Wal malaku saffan saffa, bila datangnya perintah Allah nak diberikan pada manusia, mereka bersusun-susun untuk bersusun-susun dalam berbentuk baris, siap sedia untuk menjalankan perintah. Tuntutan iman ialah kita beriman kepada kelima-lima perkara yang menjadi kandungan Al-Quran tadi. Kita amal pada perkara yang halal, dan kita tinggal pada perkara yang haram. Mengenai ayat-ayat muhkam yang jelas dan terang, hendaklah kita fahami dan mendalaminya. Manakala ayat yang mutasyabihat, hendaklah diimaninya tanpa kita memahaminya, walaupun kita tidak tahu. Wallahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah sahaja yang tahu akan makna dan maksudnya. Dan mengambil pengajaran daripada kisah-kisah dan misal yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Seumpama Fir'aun, seorang raja yang besar tapi tidak beriman, maka Allah menghancurkannya. Begitulah juga Namrud, yang mana dia ada 4 raja yang memerintah dunia ini, yang dengan secara besar-besaran lah, 2 kafir dan 2 Islam. Islam itu iaitu Sayyidina Sulaiman alaihissalam, dan satu lagi ialah
Iskandar Zulkarnain. Dan dua lagi ialah apa dia? Dua lagi Namrud dan Bukhtinasar. Namrud biasa kita dengar lah. Firaun tu Mesir je. Namrud ni dia segi banyaknya pengaruh kuasa Namrud. Namrud ni ialah dihantar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud dia besar kekuasaan dia. Dan Bukhtinasar ni juga raja kafir. Nanti kita akan cerita balik tentang Bukhtinasar. Cerita Bukhtinasar tadi sini tak nak jelaskan lagi. Banyak perkara yang nak diberitahu. InsyaAllah coming soon. Jangan lupa kita ada 10 jilid lagi. So banyak benda lagi yang akan disampaikan. So kalau cerita semua sini, nanti tempat tu tak boleh nak cerita pula. So sabar-sabar, tenang-tenang. Kita akan cerita satu persatu insyaAllah bila sampai masanya dan bila sampai waktu dan tiba pada ketika yang dinanti-nantikan. Okey. Jangan mengantuk malam-malam ni. Sahibul Mishkat, pengarang kedua, menyatakan beliau tidak menemui hadis ini dalam kitab hadis, tetapi terdapat satu riwayat yang hampir sama dengan lafaz musyabih, iaitu lafaz itu ditemui dalam kitab Syu'abul Iman oleh Imam Baihaqi, iaitu dengan perkataan fa'amalu bil halal wajtanibul haram wattabi'ul muhkam. Itulah yang didapati semakna dengan hadis yang diceritakan oleh pengarang pertama. Sabar dan tunggu. Banyak benda lagi nak cerita ni Tuan Johar. Okey, 183 iaitu bracket hadis ke-44, perintah Nabi kepada 3 perkara. Nabi perintah kepada 3 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-amru salasatun amrun bayyinun wa rushduhu fattabi'hu wa amrun bayyinun ghayyuhu fajtanibhu wa amrun ikhtulifa fihi faqilhu ila Allah azza wa jalla, rawahu Ahmad. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, urusan ini ada 3 perkara. Pertama, perkara yang jelas kebenarannya, maka hendaklah kamu mengikutinya. Kedua, perkara yang jelas kesesatannya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Dan perkara yang terdapat perselisihan padanya, maka hendaklah kamu serahkannya kepada Allah. Ayat-ayat yang jelas kebenarannya seperti solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, itu adalah jelas dan benar sebenar-benarnya, hakun. Ayat yang jelas kesesatannya seperti kita dihindarkan, kita menjauhi diri daripada zina, dusta, judi dan sebagainya. Perkara yang terdapat perselisihan padanya yang tidak diketahui kedudukannya, maka serahlah perkara ini kepada Allah kerana tersembunyinya perkara tersebut dan hukumnya diperselisihkan. Perkara ini tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, dan para ulama perselisih. Pendapat mengenainya seperti ayat-ayat mutasyabihat, penentuan waktu kiamat dan sebagainya. Mengenai perkara ini kita diperintahkan untuk tidak memutuskannya daripada pihak kita, bahkan kita serahkan segala urusan perkara ini kepada Allah. Kita intizar dan tunggulah bila saat dan ketikanya, sebab kita tidak tahu dan cuma kita diperintahkan untuk membuat persiapan. Al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, yang berakal itu orang yang dapat menahan segala keinginannya, wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang membuat persiapan, tak sibuk nak tahu bila kiamat, bila mati, tak membuat persiapan sebelum datangnya kematian. Hadis yang seterusnya, fasal yang ketiga, iaitu fasal tambahan yang ditambah oleh pengarang kedua sebagaimana yang telah dia janjikan. Pengarang pertama iaitu Masabih menceritakan fasal sahih dan fasal hisan. Dengan nama fasal pertama dipanggil fasal sahih dan nama fasal kedua fasal hisan. Tetapi pengarang kedua meletakkan fasal awal, fasal pertama, dan fasal sani, fasal yang kedua, dan fasal tambahan yang dibuat oleh pengarang kedua dan riwayatnya daripada 13 a'imah, iaitu dalam fasal awal hanya hadis Bukhari Muslim, dan fasal sani selain Bukhari Muslim, dan fasal salis
dicampurkan kesemuanya, dan daripada fasli awal, dan ada juga riwayat daripada fasli sani yang menjadi tambahan. Keseluruhan tambahan hadis dalam kesemua kitab ini yang ditambah oleh pengarang kedua ialah 1511 hadis daripada keseluruhan kitab dan abwab, daripada bab-bab. Syaitan ialah serigala bagi manusia. Oh, kita ada serigala ya, iaitu syaitan adalah serigala bagi manusia. Kenapa syaitan itu dikatakan serigala bagi manusia? Hadis yang ke-184 bracket 45. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna asyaitana zi'bul insan ka zi'bil ghanami ya'khudhu asy-syazzah wal qasiyah wan nahiyah iyyakum wasyi'ab alaikum bil jamaah wal 'ammah. Rawahu Ahmad. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu ialah serigala bagi manusia, samalah seperti serigala bagi kambing. Dan kenapa kambing itu diserang oleh serigala? Kerana 3 situasi yang menyebabkan kambing itu dimakan oleh serigala. Pertama, serigala bagi kambing yang menyerang kambing, satu ialah yang bersendirian. Kambing yang akan diterkam oleh serigala, kambing yang bersendirian. Syazah, kedua yang berjauhan dan tidak lari. Dan ketiga, yang berjauhan, yang syazah. Dan nahiyah yang tidak lari. Hindarilah diri. Nahiyah ni yang tidak lari. Saya terjemah lafzi saja dulu, yang kita terang di bawah nanti. Hindarilah diri kamu daripada berkelompok. Dan hendaklah kamu berjemaah dan beramai dan bersama dengan orang ramai. Hindarilah kamu daripada wa iyyakum wasyi'ab. Syi'ab tu sebenarnya ialah syi'ab tu ialah kita panggil dia lurah-lurah, berkelompok, lurah-lurah. Tapi saya terjemah berkelompok situ. Kenapa? So kita tengok keadaannya. Sebagaimana manusia boleh menerkam dan membunuh kambing-kambing, begitulah syaitan boleh menghancurkan manusia. Syaitan dia tak bunuh manusia, tapi dia hancurkan manusia. Menghancurkan di sini ialah menghancurkan dari segi maknawi, iaitu menyesatkan manusia dan membinasakan kehidupan akhirat manusia. Syaitan ni tak suka kita bina kehidupan akhirat, sebab kehidupan akhirat adalah kehidupan yang asal, kehidupan yang abadul abad, kehidupan yang kekal abadi, yang tidak ada penghujung dan kesudahannya. Begitu. Dan dia nak kita bersama dia di tempat yang mana Allah sediakan bagi mereka neraka. Moga Allah SWT selamatkan kita daripada tempat tersebut. Wa'iyyazubillah. 3 jenis kambing yang mudah dimakan oleh serigala. Nabi kata di sini, kenapa kambing itu dimakan oleh serigala mudah? Pertama, asyazah, kambing yang suka duduk seorang-seorang. Orang lain duduk sebelah sana, dia duduk seorang saja. Dia rasa dia hebat kali kot. Dia rasa dia hebat. Kambing yang bersendirian. Jadi dia duduk seorang, menjadi agak liar dan menjauhi kumpulan kambing. Dia ni agak asing sikit lah, dia liar sikit. Dia liar, ganas sikit, gini. Dia rasa dia kedebel ikut, dia liar sikit. So dia berasingan. Bila dia tu asing, senangnya lah serigala nak goreng dia. Bila kita berasing daripada jemaah, bila kita meninggalkan jemaah, bila kita suka hidup seorang diri, kita tak suka bermasyarakat dan meninggalkan pula ahli sunnah wal jamaah, sedaplah kena goreng kat syaitan. Kedua, qasiyah, sejenis kambing yang tunduk kepalanya dan terus makan. Ni tuak dah. Ni tunduk kepala ni yang jenis kuat cari dunia ni. Tak tengok dah kanan kiri ni, hentam saja, tunduk lah, duk cari dunia. Tunduk. Siapa malaikat marilah malaikat mari, tunggu dulu, kita nak beramal soleh. Al-qasiyah ni sejenis kambing yang tunduk kepalanya
dan terus makan, tidak memerhatikan sekeliling sehingga ia jauh daripada kumpulan. Duduk ragu-ragu, duduk seronok ni, makan, banyak pula harta dapat ni, tak tahu halal haram ni, tak tahu halal terharam ni. Seumpama manusia yang terus mengejar dunia sehingga dia jauh daripada jemaah. Jemaah pun tak kenal, masjid pun tak tahu kat mana. Orang begini mudah ditipu oleh syaitan. Nahiyah, apa nahiyah kata? Saya terjemah tadi yang tidak lari secara lafzi saja. Nahiyah ni terjemah dia, tafsir dia apa dia? Iaitu kambing yang jauh dari perhatian pengembala. Tadi dua sifat yang mana kambing tu sendiri leka. Dia yang mengasingkan diri, dan kedua, dia ni cari makan banyak sangat. Iaitu manusia yang mana dengan sebab diri dia sendiri, dia binasa. Ketiga ni ialah yang tidak ada penjaga, yang jauh daripada penjaga. Penjaga tak tengok dia. Sebab tu kita perlu ada penjaga kita. Orang-orang yang boleh mengawal kita, dan orang-orang yang boleh menegur kita, orang-orang yang boleh membetulkan kita kembali. Iaitu nahiyah, kambing yang jauh daripada perhatian penggembala, yang akhirnya terpisah daripada kumpulan. Begitu juga manusia yang terpisah daripada rakan-rakannya sehingga dia jauh tersesat jalan. 3 sebab manusia mudah terpesong, iaitu tidak bermasyarakat. Kedua, menyibukkan diri dengan mengejar dunia. Ketiga, tidak dipimpin sehingga dia jauh sesat. Manusia ni perlu ada pimpinan. Kita ni perlu orang memimpin kita. Bila kita menjadi pemimpin, bila kita berada di pihak atasan, perlu kita ada lagi orang yang boleh pimpin. Kullu zi ilmi alim. Kullu zi ilmi alim. Setiap zi ilmi, maknanya setiap orang yang berilmu itu, kullu zi ilmi, setiap yang berilmu itu alim. Ada lagi orang yang lebih alim daripadanya. Walaupun dia rasa dia dah alim, walaupun dia rasa dia dah hebat, sebenarnya ada lagi orang yang lebih hebat daripadanya. Sebab itu, kita mesti mengiktirafkan kemampuan dan kebolehan seseorang. Jangan kita merendahkan seorang, jangan kita tak boleh terima pemberitahuan seorang, jangan kita merasa kita saja dah betul. Kita kena akur akan seseorang tadi, khususnya dalam ilmu. Walaupun kita rasa kita tahu semua, tapi sebenarnya ada lagi orang yang lebih mengetahui. Kalau kita memang terhebat pun, ada lagi alim, zat yang maha mengetahui. Kullu zi ilmi alim. Allah kata setiap yang berilmu tu ada lagi mereka yang di atasnya yang lebih mengetahui. Alim tu sifat mubalaghah yang mengembali kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan diri kamu daripada lembah-lembah. Si'ab ni maksud dia lembah. Daripada berkelompok lembah, iaitu kerana terdapatnya binatang buas atau perompak. Begitulah syaitan. Bila kita duduk di lembah, so kita terperangkap dalam lembah tadi. So bila kita terperangkap, susahlah kita nak lari ke mana lagi dah. Di lembah tadi. Syaitan tadi lembah dan terperangkap. Sebagaimana berlaku kepada Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia duduk terhimpit dah, dia duduk di lembah. Walaupun saat apabila beliau diasingkan disebabkan tidak menyertai peperangan Tabuk. Nabi itu atas perintah Allah kena asingkan, asing pun tak berbual, tak bercakap dengan dia saja, duduk dalam masyarakat tapi tak bercakap sebab kerana itu perintah Allah. Kerana tidak pergi ke Tabuk. 3 orang yang beriman tidak pergi ke Tabuk. Apabila beliau diasingkan, maka datang selalu surat Raja Ghassan menjemput beliau untuk memeluk Kristian. Dia kata, Inna lillah. Orang Kristian sampai fikir aku nak tinggalkan Islam sebab ketua aku, sebab Rasulullah SAW. Dia mari tunjuk surat kat Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah. Nabi tak cakap apa pun. Orang Kristian telah menyangka bahawa aku akan meninggalkan Islam. Aku tak akan tinggalkan Islam. Tapi orang dah sangka dah, aku akan tinggalkan Islam. Dia ambil surat tu, dia bakar. Orang tu nak ajak dia. Nak ajak dia untuk mengekalkan, untuk mengelakkan. Ditulis kepadanya bahawa beliau ialah seorang yang baik.
Bagusnya Ka'ab ni dizalimi, marilah bersama kami. Kamu dizalimi oleh peketua kamu, mari dengan kami, tak apa, kami layan kamu sebaik-baiknya. Kami jadikan kamu orang atasan kami. Kami akan melayan kamu sebaik-baiknya. Orang-orang kamu dah tak layan kamu dah, dia kata. Untuk mengelakkan diri, hendaklah kita sentiasa berjemaah. Jadi nak selamatkan kita bersama dengan jemaah. Biar orang masjid tu kenal kita. Tu anak jemaah kita tu. Kena ni. Siapa mati tu? Tak tahu. Masjid tak pernah jejak. Masjid tak pernah pergi. Tak boleh lah. Masjid tak pernah pergi. Tak pernah jejak pun kat masjid. Siapa tu? Tahu tak kena. Masyarakat pun tak tahu orang tu. Begitu. Jadi kurang-kurang. Siapa tu? Jemaah kita lah tu. Dah pergi dah dia. Jemaah dan bersama orang ramai. Yakni masyarakat. Kita sentiasa didampingi orang ramai. Amatun nas, maksudnya kita ni amatun nas. Kita ni walaupun berpangkat tinggi, tapi kita masih lagi menganggap kita orang bawahan. Walaupun kita sudah mempunyai pangkat ataupun kita telah mempunyai ijazah, iaitu kedudukan, tapi kita tetap menganggap bahawa diri kita ialah diri kita yang kerdil. Amatun nas. Lah, macam orang ramai-ramai je lah. Tak ada istimewa pun. Cuma ada sikit-sikit je yang Allah anugerahkan. Itu pun boleh sampai pada tuan-tuan. Itu pun tuan-tuan tu pun sanggup nak duduk. Tu aja. Kalau tak ada tuan-tuan, siapalah saya. Begitu. Jadi apakah kerja kita untuk mendekati ulama? Jadi adalah kerja kita untuk kita mendekati ulama. Kita lah kena cari ulama-ulama. Kita lah mendekati ulama untuk menasihat, untuk mengambil nasihat daripada mereka dan mengumumkan usaha dakwah. Jadi dalam konsep dakwah ni kita nak buat dua. Satu, kita nak bawa masyarakat supaya jangan mengasingkan diri daripada ulama. Sekarang ulama dan masyarakat telah terpisah. Jadi kita nak jurangkan mereka tadi. Nak menjauhkan jurang mereka tadi. Maka dalam kerja dakwah, kita bawa umat ini bersama dengan orang alim. Kita nak bawa umat, sebab umat ni dia nak pergi pada orang alim, dia segan. Jadi kita memberitahu kelebihan dan keutamaan. Sebab tu Nabi SAW beritahu, bila kamu melihat kamu bersama dengan orang-orang alim, anggaplah kamu berada di dalam majlis yang mana beradanya kamu menziarahi orang alim. Berarti Nabi kata, kamu menziarahi aku. Jadi kita nak bawa masyarakat ni supaya jangan masyarakat tu rasa terpencil dengan orang-orang alim. Orang alim dia tahu apa, kita je tahu kerja kita. Tak. Kena tanya dan kena mengetahui dan kena mendekati. Dan pula kita bermasyarakat. Kita apa dia? Kita bermasyarakat. Itulah penting. Kita bermasyarakat. Sebab apa? Kita tak ada kebaikan. Kita hanya menumpang kebaikan saudara-saudara. Saya tak ada kebaikan. Saya hanya menumpang kebaikan tuan-tuan sahaja, yang terlalu banyak kebaikan itu. Jadi saya pun tak ada kebaikan. Nak tengok kebaikan memang tak ada lah. Saya pun tumpang kebaikan tuan-tuan saja. Moga kebaikan tuan-tuan tadi terpercik pada saya dan saya dapat mengambil manfaatnya. Jangan kita eksklusifkan kerja hingga jadi eksklusifkan kerja. Ni kerja ke dakwah aja tadi, orang lain tak boleh. Kita tak eksklusifkan kerja tadi. Kita tak nak jadi benda tu eksklusif. Kita tak nak jadi bahasa tu bahasa moden sikit. Kita jangan kita eksklusifkan kerja. Kena kita tentu ni kerja ni hanya untuk guru-guru sahaja. Kerja ni untuk orang-orang pegawai. Ni untuk ulama-ulama sahaja. Tak ada. Kita tak eksklusifkan. Kita tak eksklusifkan benda ni. Kerja ini sehingga kita terpisah daripada awam, sehingga kita kata kau aku tak, dan menjadi kelompok-kelompok. Inilah syiarnya. Kita jadi kelompok. Dengan kelompok ni lah kita akan ditipu. Kita jadi berkelompok dah. Itu syiar tu. Sebab itu kita jangan berkelompok. Dan hindarilah diri kamu daripada berkelompok. So saya dah terjemah dah syiar tadi, iaitu hindarkan inna syaitan, iaitu wa iyyakum wasyi'ab. Hindarilah
daripada berkelompok. Sebab apa kan saya terjemah berkelompok? Sedangkan Syiah tu dia lembah-lembah. Dia lembah-lembah. Sebab tu saya tak terjemah makna lembah, saya terjemah berkelompok. Sebab tu saya kata kena tegang dulu makna tu, baru tuan-tuan baru faham. Bila kita mengeksklusifkan satu-satu benda, maka kita telah mengkelompokkan. Bila kita telah berkelompok, kita kata kelompok kita aja betul, orang lain tak betul. So, syaitan dah tipu kita. Syaitan dah tipu kita. Sebab tu kita jadi keras. Kita dah jadi kelompok lah. Kita telah berkelompok. So, kita tak nak berkelompok. Kita tak eksklusifkan benda ni. Kita tak nak jadi eksklusif. Kita nak ammatun nas. Kita nak umumkan perkara ini. Dan kita nak bawa umat ini kepada ulama. Dan kita nak mendampingi umat ini kepada ilmu yang ada pada ulama. Dan kita tidak mengeksklusifkan. Kita tak mengeksklusifkan perkara-perkara tersebut. Tak apa, yang ada mesyuarat, teruskan dengan mesyuarat masing-masing. Kita berjalan terus. Yang mana boleh masuk dan kurang semua sekali, tak apa cikgu. Okey, kita boleh tengok lagi untuk akan datang. Sebab kalau kita nak tunggu semua free, sampai bila kita tak akan habis. Sampai bila kita tak akan habis kitab kita ni. So, kita berjalan terus. Kita niat azam yang kukuh. InsyaAllah kita akan sudahkan kitab kita juga. Jadi insyaAllah kita telah membina, kita telah buat kita telah buat grup lah. Jadi saya minta izin lah, sebab nama-nama dengan admin, ada dengan admin lebih kurang 100 orang lebih. So dalam grup kita ni ada dah di-invite pada link-link untuk masuk grup. Sebenarnya masuk grup tu pun tak menyusahkan tuan-tuan. Itu pun setelah 3 bulan tuan-tuan bersama dengan saya, baru saya suruh bina grup. Dulu ada ramai, ustaz buat grup. Saya tak nak, saya tak suka macam. Tapi bila sampai waktu kita perlu benda ini, maka kita perlulah. Kita bukan tak perlu, tapi pada masa dulu kita tak perlu lagi. Sebab kita okey, tapi kita dah ada strategi lah. Kita dah ada strategi dia. So strategi tu kita pakailah. Jadi sebab itu, untuk memudahkan kerja saya dan kerja tuan-tuan, untuk memudahkan kita semua, maka kita perlu ada grup WhatsApp lah. Grup WhatsApp ni pun kita tak ada iklan apa-apa. Kita tak nak lah tuan-tuan iklan macam-macam pelik. So cuma di sini saya nak iklan sahaja mudah. Sebab ramai di kalangan orang-orang veteran macam saya, 50-an tu kita kira dah veteran. Dia tak suka nak tengok apa yang di page-page tu, yang diiklankan di page-page tu. Dia tahu senang nak tengok WhatsApp je. Mudah kan. Haji Mana, Haji Dolah, Haji Abdullah Sattar, semua tu kita orang veteran semua dah. So tak nak tengok page-page ni, tak tahu pun ada dalam page atau jadi tak packer sangat. Jadi so kita ada grup, senang. Okey, malam ni pukul 9.45 kelas kita, di antara range kita 9.45 hingga 9.30 atau 9.45 lah. Kalau mungkin cepat pun 9.30. Kalau lambat pun ialah 9.45. Mungkin pergi 9.50 kot. Saya mengajar di tempat yang jauh sikit. Nak sampai rumah tu agak jauh sikit. Tapi ada jugalah tiap-tiap malam-malam yang saya terpaksa ke Melaka. Pengajian saya di Melaka. Take time tu saya kena pergi 2 jam, balik 2 jam. Tapi dah orang minta. So saya tak apalah. Saya kata saya korban lah. Tapi banyak dah saya berkorban. Tak apalah, saya anggap korban saya ni Allah terima saya. Allahu Akbar. Allah mudahkan segala urusan saya insya-Allah, dan mudahkan urusan tuan-tuan. Jadi untuk mudahkan urusan tuan-tuan, saya mungkin yang tak masuk lagi WhatsApp tu, so saya ada admin, so admin akan masukkan WhatsApp tadi. Mudahlah. Mudah je, sebabnya nak bagi benda tu je, nak bagi announcement sikit perkara-perkara yang penting. Dan kadang-kadang nak daftar daurah, kadang-kadang terlewat dah, habis dah 2 program baru nak daftar. Kita kan kadang-kadang terlupa. Manusia ni memang nisyan tu mudah terlupa. Insan tu dia mudah terlupa. Begitu, tak jadi masalah insya-Allah. Kita mengharapkan kebaikan. Hari apa dengannya, maka tak mula lagi lah di Melaka, di Taman Maju saya akan buat di Melaka tu sebulan sekali. Itu pengajian miskat. Nak jumpa saya tu boleh lah, sebab pengajian tu di belakang dah, sebulan sekali je. Tuan-tuan ni advance tau. Tuan-tuan ni advance tu. Tuan-tuan mengaji dengan saya 73 dah, 74 kali siri dah
Dan kita ada daurah dah 4 CD dah, hampir 100 jam lebih dah. Tanya mudah lah kita berapa jam dah. So lebih kurang 600 jam semua kita akan habiskan pengajian kita ni. Tak tahulah 600 jam ke. Saya dengan budak-budak tu 600 jam. Tapi dengan tuan-tuan tak tahu jadi 700 ke 800 jam. Tak apa, insyaAllah. Kita perlahan-lahan insyaAllah. Itulah kita akan insyaAllah. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya lah. Apa-apa insyaAllah. Saya dah masuk dah daurah kita, link untuk pendaftaran daurah kita yang kelima. Jangan lupa temu janji kita insyaAllah pada 24, 25, 26 pada hari Jumaat, Sabtu pagi dan malam, dan juga Ahad malam insyaAllah. InsyaAllah. Mungkin nanti tengoklah hari Sabtu ni, hari Ahad ni, adakah kita ada pengajian pagi atau tidak. So kita akan iklan pada malam Sabtu tadi perjumpaan kita nanti insyaAllah. Sebab tu dari masa ke semasa lah. Dari masa ke semasa. Boleh insyaAllah siapa-siapa yang tuan masukkan dalam grup tu. Imam kita tu Rahim Junaid dan sebagainya. InsyaAllah semua yang ada di dalam daurah saya tu saya akan masuk lah. Sebab kita hanya ada beberapa admin saja. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku laqawli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin. ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجيب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تزغ طلبنا إلى شيء صرفته عنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Pada saudara kami ya Allah, ada mereka yang memohon tentang kelemahan dan kedaifan. Ya Allah, ada mereka yang memohon tentang anak-anak ya Allah, dan segala permasalahan-permasalahan mereka. Ada mereka yang berdoa dan meminta mohon ampun, meminta kami berdoa supaya dipermudahkan segala urusannya ya Allah. Maka permudahkanlah ya Allah segala doa-doa orang yang memohon dan meminta supaya kami untuk berdoa untuk mereka semua ya Allah. Terimalah, kabullah permintaan mereka ya Allah, yang mengandungi masalah anak yang diganggu dan sebagainya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Taqabbala.